Cerita ni dah nak sebulan lebih dah tak ada. Hari tu puasa ada, raya tak ada. Lepas tu dah senyap apa semua. Aku ingat dah kes ni dah selesai lah. Sebab polis pun dah cakap benda ni datangnya daripada kecuaian diorang. Yang pemandu bot tu pun dah kena sumat dalam penjara. Dia punya badan pun aku tak tahu lah dah kering ke belum, dah kena bakar ke tidak, tantang dia jadi jeruk ke apa. Tup, dengar cerita dia dah hidup balik, aktif dekat Facebook pula. Apa cerita ni? Tapi tak apa, kita akan cerita start lagi pasal Tang Mo Nida ni. Dia buat comeback pula. Dah lah, lately ni banyak gila comeback kan. So kita nak cerita pasal comeback ni. Korang tekan like, subscribe dan juga hit bell notification. Lepas intro kita borak. Okay, let's roll it. Cerita ni, kes Tang Mo Nida ni kan, aku rasa tak ada lah yang tak tahu dah siapa dia ni, pelakon dengan model terkenal dekat Thailand ni. Sebelum ni pun Acap dah cover banyak gila dah cerita pasal si Tang Mo Nida ni. Aku dah naik kering dah. Nak cerita pasal dia ni, pasal first, pasal kronologi. Second, mak dia. Lepas tu yang ketiga, PA dia. Lepas tu cerita lagi pasal dia punya sabit salah. Lepas tu suspek kena tangkap, dah dijatuh hukum. Top dia buat comeback lagi. Apa lagi? DM saya penuh lah dengan, Abang Acap, jom cakap pasal Tang Mo. Tolong cakap pasal Tang Mo. Okay guys, kalau korang ingat pasal Tang Mo ni, cerita ni berlaku masa tak silap Acap 3 bulan yang lalu. Ketika dia ni join ada a trip dengan kawan-kawan dia, dengan VVIP yang lain katanya juga ada dalam bot tu. Dan kemalangan tersebut berlaku di Sungai Chao Phraya yang disimpulkan menurut mereka atas kecuaian pemandu bot yang tak ada lesen, yang tak ada insurans memandu pada waktu tu. Kalau korang nak tahu guys, sebenarnya masa kes ni mula-mula tular dulu, masa tak silap Acap buat video yang ketiga, ada siasatan kami, macam polis kau, ada kita orang punya research menemukan beberapa account fake dekat Instagram yang juga cuba nak memuat naik antaranya kes-kes dan kononnya bukti-bukti yang tersembunyi dalam kes ni guys. Okay, cerita pasal Facebook ni, Acap sebenarnya tak faham kenapa dia nak up dekat Facebook kan. Okay, kalau korang mungkin nak pergi search nama account tersebut, okay, Acap bagi kat sini. Nama account dekat Facebook tu, nama dia Happy Melon Patchavirpong. Patcharavipong, macam tu lah. Tapi kalau kau tulis Happy Melon, kau dah jumpa dah. Dan katanya akaun ni adalah milik Tang Mo yang kini diaktifkan semula secara tiba-tiba. Macam aku cakap tadi, diorang ni saja nak trigger cerita-cerita Tang Mo yang di mana kebanyakannya digantung sendiri oleh pihak polis dan juga beberapa pihak siasatan yang lain. Sebab bagi aku, kes ni dia tak habis macam tu je. Acap pernah cakap dekat video yang sebelum ni, kes ni tak habis macam tu je. Tapi persoalannya timbul ketika posting ini mula keluar dan tular guys. Kalau kita nak cerita pasal page ni guys, dia ni bukan page yang lama sebenarnya. Ini adalah page yang paling baru dan juga paling aku rasa terkini lah kan. Baru terkini pula tu kan. Sebab apa? Page ni guys dicipta pada tanggal 22 Mei tahun 2022. Kau nak tahu tak, aku tengah rekod video ni pada 23 Mei. So maknanya benda ni dijadikan cerita ataupun dijadikan page ni semalam pada hari Ahad. Itu cerita dia. And starting daripada pukul 11.56 pagi macam tu, dia upload satu gambar profile picture. Dia update lah, dia buat lah account tu semua. And berturut-turut guys, selepas setengah jam dia update satu, selepas 20 minit dia update satu, lepas 1 jam dia update satu, dia update sampailah sekarang Acap tengah recording ni. Yang last kali dia update adalah pada 1 jam yang lalu. And dia juga ada buat live sebanyak 2 kali dah dekat page ni. Tapi live tu tak mendorong kepada apa-apa maklumat sebab dia just play a same video guys dalam durasi yang sangat-sangat pendek. Tetapi live tu dia adakan selama 8 jam. Yang live kedua dia adakan selama 2 jam lebih. Itu hanyalah untuk bagi peminat-peminat ataupun follower-follower kes Tang Mo ni masuk dan trigger, dan diorang membuat spekulasi mereka sendiri untuk orang yang ada dekat dalam Facebook ni yang aku tak tahu siapa, mencari identiti sebenar. Siapakah tuan punya akaun ini yang sebenar?
Okay guys, kalau dah dinamakan konten, Acap percaya yang korang ni mungkin dah tengok sendiri dekat page ni kan, ataupun korang pernah dengar YouTubers lain dah cover pasal benda ni. It's okay, itu pendapat masing-masing. Tapi apa yang Acap jumpa ataupun Acap cuba nak terangkan kepada korang melalui video ni, Acap akan bagi tahu korang daripada posting dia yang pertama sampai posting dia yang terkini, which is dia ada 8 posting guys. Dan ke-8 posting tu dia ada gambar yang berbeza, dia ada maklumat yang berbeza, kenyataan dan juga caption yang juga menunjukkan keadaan yang bagi aku sangat-sangat mengelirukan dan boleh dikelirukan. Kau kena faham benda tu. Okay, kita start dengan posting yang pertama guys. Posting yang pertama, diorang menunjukkan satu gambar, iaitu gambar engine boat yang bertarikh pada 24 Februari pada pukul 8.35 malam. Dekat caption gambar tu, dia ada tulis, "Ini adalah gambar terakhir yang saya ambil pada malam itu. Siapa yang ambil pada pukul 10.13 malam? Wahai kawan baik saya." Dekat sini, menurut apa yang diorang bagi tahu, diorang selidik apa yang cuba disampaikan dekat posting yang pertama. Kononnya tuan punya akaun Facebook ni adalah Tengmo, dan gambar tu diambil daripada handphone Tengmo. Dekat atas tu guys, kita boleh nampak waktu pukul 8 lebih tadi, itu adalah masa gambar itu diambil. Tapi si Katik ni dia ada buat satu satu statement yang ada gambar yang diambil pada pukul 10.13 malam. That's why dia tanya, siapa yang ambil gambar awak pada pukul 10.13 malam? Wahai kawan baik saya. Itulah dia guys. Yang kedua, untuk posting yang kedua guys, satu gambar yang menunjukkan kakinya yang lebam, dan captionnya berbunyi macam ni, "My legs hurt, how can I sit in the back of the boat buddy?" So maknanya dia bagi tahu yang kaki dia ni ada lebam. So mustahil lah untuk dia bertenggek dekat bahagian belakang boat, seperti mana yang didakwa oleh pihak berkuasa dan juga cerita-cerita daripada saksi yang berada di dalam boat tersebut. Untuk yang ketiga guys, posting ketiga, satu video yang di mana Tengmo sedang duduk di hadapan bahagian boat, dan dia punya caption berbunyi, "The wave are still crashing like this. So can we go pee in the back of the boat? Yes dear friend." So kat sini dia nganjing lah. Dia kata, aku duduk kat sini pun kau boleh nampak laut tu bergombar, beralun. Macam mana manusia boleh duduk dekat belakang tu, boleh bertenggek, nak kencing, nak buat apa-apa kan. So benda ni adalah tak logik menurut dia. Untuk posting yang keempat ni guys, ini pun ada orang kata misteri di balik gambar tu. Sebab kalau korang tengok dekat situ ada gambar dua orang yang berada di belakang boat ketika itu guys. Dekat caption dia pun ada tulis, dia kata, "The one sitting at the back of the boat are you, my best friend. Since 8:45 PM, I am not on the boat. If anyone wants to see the last picture in the Mo machine, I will post it for you to see." Untuk posting kelima ni guys, korang boleh nampak satu gambar di mana gambar itu dia menunjukkan Gatik seperti di atas boat dengan caption, "Dear friend, stop making the habit of cheating and stealing. Please follow this page. We will reveal all information on this page only." Kat sini, bila Acap dah baca posting dia yang kelima, yang ini ada pelik sikit. Kenapa ada unsur-unsur mempromosikan page ni? Kalaulah ini adalah kerja Mo, aku tak rasa dia akan tulis benda ni guys. Okay guys, selesai dia buat posting yang kelima, dia terus pergi ke posting yang keenam. Dekat sini aku ada rasa pelik sikit. Sebab apa? Dia hanya post satu video yang menunjukkan Tengmo sedang ingin menaiki boat yang dikatakan terlibat dalam kes tersebut kan. So dia naik boat tu, tapi dekat ruangan caption tu dia biarkan ruangan tu kosong guys. Tak tahulah kenapa dan apa sebab dia, tapi posting keenam ni sahaja yang tiada caption pada waktu tu. Sampailah masa dia upload posting yang ketujuh, di mana ada gambar 4 orang yang berada di atas boat ketika itu. Yang pertama which is Tengmo, yang kedua Katik, dan seorang lelaki dan juga seorang perempuan lain yang tak dikenali. Kali ni dia ada caption guys, tapi dalam bahasa Inggeris lah. Yang ni Acap tukar bahasa Melayu. Menurut dia, dia tulis kat situ, "Saya tak pergi mana-mana. Kami sedang menunggu kebenaran daripada mulut kelima-lima orang ini. Tapi kalau mereka tidak mahu menjelaskan tentang kebenaran, kami akan sebarkan kebenaran kepada semua, biar semua orang tahu apa yang terjadi dekat atas kapal tersebut." Dan dia ada nganjing lagi guys dekat bawah tu. Dia kata, "Jangan buang apa-apa mobile data. Jangan fikir kita tak boleh nak recover balik, sahabat."
Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Dia link up ke arah mana? Sekejap lagi kita habiskan dekat posting yang ke-8 guys. Dekat sini dia hanya letak satu posting di mana gambar Teng Mo yang seorang diri ketika itu berdiri di tepi pantai. Dan kat situ juga dia meninggalkan caption bahawa dia kata masih lagi menunggu kebenaran dan dia masih lagi mention sahabat. So itulah dia guys, rantaian-rantaian posting awal dekat page Happy Melon ni. Kita tak tahu sebenarnya apa yang cuba disampaikan, tapi kalau kita tengok kebanyakan posting pertama dia ni sangat-sangat menuju ke arah best friend ketik. Tapi ada satu ketika di mana mereka ni membongkarkan tentang ketika diorang jumpa mayat Teng Mo ni. Diorang argue guys sebab diorang kata polis tak melakukan langsung ujian DNA terhadap mayat tersebut. Hanya menggunakan cara pengecaman mayat daripada tak silap acap diorang cam mayat tu melalui tattoo, baju, barangan peribadi dan juga anggota tubuh badan lah. Dia orang macam gitu-gitu je lah, tak ada DNA test. And satu lagi yang buatkan mereka triggered pasal benda ni adalah ketika mayat Teng Mo tu dijumpai, kita boleh nampak kan keadaan mayat dia tu memang dah tak rupa orang dah. Memang kita nampak mata, lidah semua dah tak ke mana kan pada waktu tersebut. Dia orang kata kenapa benda ni tak dijadikan satu, orang kata apa, isu yang berat pada waktu tu. Kenapa sekarang baru nak berbangkit? And one more thing guys, pada waktu tersebut juga ada bukti yang mengatakan warna kuku Teng Mo tidak sama dengan warna kuku ketika dia berada di atas bot tersebut. Sebab masa dia orang jumpa Teng Mo tu, kuku dia ada cat warna merah, tapi bila dekat atas bot tu kuku dia tak ada cat langsung. Dekat situ dia orang dah pelik dah. Adakah betul itu mayat Teng Mo? Dan baru-baru ni guys, dia ada buat live selama 8 jam. Setiap live yang dia buat memang 8 jam, tapi dia menggunakan klip yang sama dan menggunakan, orang kata apa, video-video lama Teng Mo. Macam baru-baru ni, dia orang percaya yang Teng Mo tu tengah live, tapi padahal dia tengah cakap pasal insurans, kesihatan, hospital, dan tak ada kaitan pun dengan kes dia. Maknanya itu video lama lah. Kita ni janganlah percaya sangat awal-awal kan. So pada akulah, apa yang dia buat ni hanya nak wujudkan spekulasi dan nak hypekan balik je kes ni sebab dalam senyap kan. And kalau korang nak tahu guys, diorang bagi tahu yang pada malam tersebut bukan Teng Mo sahaja yang mati dan juga dilemaskan. Ada 3 lagi sebenarnya wanita yang diperlakukan sebegitu rupa juga pada malam tersebut. Tapi guys, kat sini ada twist sikit. Sebab apa? Apa yang kita tahu adalah di mana dalam bot tu ada 3 orang perempuan yang telah ditolak sama seperti Teng Mo, dan 2 orang meninggal dunia dan 1 saja yang cedera parah. Yang mati tu pun termasuk Teng Mo lah. Tapi menurut info yang Acap dapat, sebenarnya pada malam tersebut pihak polis ada cakap dekat situ ada terjadinya 3 kes serentak dalam pada jangka timeline masa yang sama. Kau faham tak maksudnya? Bukan 3 orang dalam pada bot yang sama, tidak. Bukan dia buang 3 orang, tidak. Tapi pada malam tersebut ada 3 kes lemas, mati dan juga dibunuh guys. Dekat sini ada sedikit, orang kata apa, pecanggahan. Sebab apa? Diorang percaya bahawa 3 orang dilemaskan, tapi tak. Sebenarnya malam tu ada 3 kes lemas yang dilaporkan pada pihak polis. Dan apa yang pelik pada malam tu adalah diorang punya jangka masa selang lebih kurang sama, 35 minit hingga ke 45 minit sebelum Teng Mo ini jatuh dan ditemui mati selepas 2 hari misi pencarian mayat mendiang. Itulah dia guys. Sampai sekarang aku baca kat sini, katanya mayat dia belum dibakar dan dijadualkan dibakar pada 24 Mei. So Acap rasa untuk page ni, kalau kau tanya aku personal lah, aku tak rasa ni Teng Mo punya kerja kan. Teng Mo tu aku percaya dia dah mati, dan aku boleh cakap device dia ni telah pun dicuri ataupun dijumpai oleh seseorang yang berada di situ. Dan yang paling aku rasa dekat sekali dengan speculation ni, ini aku tak nak share sebenarnya, tapi aku ada baca tentang satu thread dekat Twitter ni. Dia orang kata boleh jadi juga pemegang akaun kedua Teng Mo adalah Pak Wer dia sendiri. So Pak Wer dia ni ada bercakap dengan seseorang yang berada di kawasan tersebut, dan Pak Wer dia ni juga telah pun dibayar untuk tak bercakap apa-apa yang dia tahu. Tapi mungkinlah kot hari demi hari dia duk sedih, terkenang hantu Teng Mo tu datang, pulangkan macam tu kan. So Pak Wer dia ni menjadi stres, dan dia menggunakan akaun di sebalik Teng Mo ni untuk dia mendedahkan identiti ataupun kejadian kronologi yang sebenar-benarnya untuk dia
dia rungkai keadilan kepada si Teng Mo ni guys. Okay guys, macam Acak cakap tadi, kalau kau nak kata ini pakwa dia yang buat, pakwa dia nak bagi keadilan dekat dia punya makwa Teng Mo ni, aku rasa benda tu more make sense lah. Instead of Teng Mo hidup balik, Teng Mo come back, aku tak percaya benda tu. Okay guys, so Acak rasa video sampai sini saja. I see you when I see you. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Bye.